وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikasihi oleh gilir tuan imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada zaman yang penuh dengan ujian dan pancaroba fitnah. Hatta orang-orang yang nak melakukan kebaikan diuji dengan ujian yang begitu besar, sehingga kan orang yang berada seolah-olah pada tempat yang selamat pun sudah tidak lagi selamat. Semalam sampai pukul 3 pagi lebih, jadi kami cari budak yang lari daripada asrama. Dia duduk ke asrama dalam hutan menghafal Quran, tapi masih lagi boleh terpengaruh dengan kawan-kawan daripada luar yang kita tak tahu bila masa mereka berhubung. Cuma yang kita dapat maklumat daripada pelajar yang ada di situ, dia kata mereka berkawan waktu solat tarawih, maksudnya masa jadi imam tarawih tu. Jadi adalah kawan-kawan daripada sekolah menengah lain mari duduk bersama mereka. Jadi sampai macam tu, maksudnya kita tak jangka sampai macam tu punya berkawan pun boleh. Maknanya nak berkawan ke arah kebaikan bukan senang. Tapi kalau nak berkawan untuk nak buat benda-benda tak elok ni mudah saja. Sebab tu tuan-tuan sekalian, cabaran kita dalam nak mendidik anak-anak ni bukan satu benda yang ringan sebenarnya. Hatta kalau ikutkan hati, kalau kira memang baik kita mengajar sekolah orang, senang. Jadi sekolah sendiri, ya Allah, bila jadi benda-benda yang begini ni bukan kali pertama lah kan. Tapi nak jadi sekali-sekala pun, tapi kalau jadi sekali-sekala penat dia, ya Allah, fikir nak kena sampai ke Pudu Raya cari tak jumpa lah, sampai ke mana tak tahu lah. Jadi itulah maknanya yang saya nak beritahu, bahawasanya apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah supaya kita sentiasa duduk dalam keadaan berkumpulan ramai-ramai, jangan seorang-seorang. Kalau kita seorang-seorang ni mudah saja serigala ataupun iblis datang nak mengganggu gugat yang apa yang sedang kita buat sekarang. Maksudnya syaitan ini dia tak pernah berhenti untuk menyesatkan kita, bahkan sentiasa mencari jalan macam mana untuk nak sesatkan manusia. Jadi lagu mana ada peluang dia akan tangkap, dia akan ambil. Bagaimana jalan tak kira, yang penting boleh sesatkan manusia. Sebab Allah Ta'ala sebut wala tattabi'u khutuwatis syayatin, jangan kamu ikut jejak langkah, maksudnya banyak plan-plan langkah-langkah iblis. Setiap saat kita tu ada plan dia, dan kita tak mampu untuk nak lawan iblis ni, kita tak mampu. Jadi Allah Ta'ala suruh kita menggunakan Allah untuk berlawan dengan nak challenge iblis ni Tuhan. Sebab tu kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya untuk nak lawan syaitan ni, hatta nak baca Quran pun Allah Ta'ala sebut wa iza quri'al Quran fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Bila kamu nak baca Quran, maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maksudnya baca Quran, macam mana syaitan boleh ganggu kita? Jangan main-main. Maksudnya dalam ibadat pun iblis boleh ganggu kita kalau sekiranya ibadat kita tiada kualiti.
tiada Allah dalam hati, dan macam kita sebut dululah. Jadi begitu tuan-tuan puan sekalian, berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk pada ayat yang ke-214. Okey. Kita baca dua ayat, 214 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada besertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim
dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas sebaik-baiknya. Saya minta izin minum air sikit. Baik. Bismillah. Baik. Jadi pada ayat 214 Allah Subhanahu wa taala nak bagi umat Islam, orang beriman, supaya mengingat bagaimana keadaan susah payah, perik jerih orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli syurga. Ya, seakan-akanlah seorang ayah yang ingin menasihati anaknya, kalau sekiranya dia lihat ayah ni orang kaya, jadi anak ni lahir ayah dah kaya dah, dah senang dah, mewah dah. Anak lahir hidup tak erti susah, dan juga tidak menghargai ayah, tidak menghargai apa yang diusahakan oleh ayah dia. Lalu ayah ni kata, kamu tahu sebelum ayah jadi senang ini, ayah dulu merantau merata tempat, pergi sana sini, kerja sana sini, buat itu buat ini, sehinggalah sikit demi sikit ayah boleh kumpul, maknanya apa yang kamu sedang rasakan sekarang. Benda ni tuan-tuan sekalian, kemungkinan anak ni tak boleh imagine pun bagaimana kesusahan dan kepayahan ayah dia. Tak payah cerita jauh lah. Macam saya ingat nenek saya selalu cerita zaman susah zaman Jepun dulu. Bila saya tengok dia, kalau makan tu ayam pun dia tak boleh makan. Makan nasi, ikan sikit-sikit je, nasi kadang nasi kosong gitu je. Maksudnya umur dah 80 lebih tapi berjalan kuat lagi, maknanya boleh buat kerja kuat lagi. Maksudnya dia makan taklah macam kita, lebih sana lebih sini. Jadi bila tanya dia kata zaman tok kecil-kecil dulu, dia kata susah, dia kata makanan tak ada, makan ubi je setiap hari. Dan kita dengar dia makan ubi, macam mana hidup makan ubi, tak boleh nak bayang. Lepas tu kalau kita cerita kisah tak ada elektrik, orang hari ni lagi tak boleh nak bayang. Maksudnya benda ni kita cubalah bayang, walaupun kita tak pernah lalui susahnya. Seperti mana para sahabat Nabi, saat ketika mana Islam sudah berjaya, Islam sudah menang, maka cerita saat kesusahan dan kepayahan mereka berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka cerita dalam satu peperangan kami diperintahkan, maknanya oleh Rasulullah, untuk keluar pergi berperang, dan dibekalkan kepada kami kurma. Dan sampai di tengah perjalanan kurma habis. Habis tu pun setelah mana bekalan kurma tadi diberikan secara setiap hari 1 biji oleh ketua panglima perang, dan dikumpulkan kurma orang lain beserta dengan kurma yang Nabi bagi itu. Ketua panglima perang ni dia akan bagi setiap hari 1 biji kurma. Orang-orang yang datang kemudian, bukan kita ni, orang-orang yang datang selepas zaman sahabat, mereka tanya, macam mana kamu makan dulu 1 biji kurma sehari? Lalu mereka kata, kami kebam, maksudnya kami isap kurma tu. Pagi kami gigit sikit, isap. Tengah hari kami gigit sikit, isap. Begitulah petang, dan supaya kurma tu lambat habis. Nak cerita sebiji kurma makan sehari. Tu pun orang-orang yang datang setelah mana zaman sahabat tu, zaman tabi'in, orang-orang pengikut ataupun anak-anak murid para sahabat Nabi ni, mereka tak boleh imagine, tak boleh nak bayang macam mana makan sebiji kurma sehari.
Kita lagi lah, macam mana sebiji kurma nak hidup kan? Kita terus tak boleh hidup terus kan? Macam mana nak hidup sebiji kurma? Tapi maksudnya begitulah keadaan susah dan payahnya mereka dulu nak berjuang, sehingga kan dah habis kurma tu diceritakan kami makan daun-daun yang kami jumpa. Nak cerita punya payah susah, utik daun rendam dalam air tu minumlah, nak bagi maknanya ada pada rendaman daun tu nak bagi lembut daun tu, minum air tu pula dan makan daun tu sampai luka mulut-mulut ni. Nak cerita makan daun tak tentu sebab lapar. Nak cerita punya dahsyatnya keadaan awal Islam, bukan senang. Maknanya bila mana para sahabat berjuang untuk nak sampaikan agama kepada kita. Baik. Jadi macam kita dengar bagaimana kisah para sahabat yang bila mana dah diperintah begitu dalam keadaan seperti itu kan, pun kita tak boleh nak bayang. Tapi nak ceritanya begitulah susahnya keadaan orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk syurga. Jadi sebab tu Tuhan suruh kita pada am hasibtum, apakah kamu patut menyangka, kamu rasa kamu boleh masuk syurga ke? Senang bahasa kita kan. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, setelah mana datang kisah orang-orang yang terdahulu, orang beriman terdahulu di kalangan orang-orang beriman sebelum kita. Baik. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa serangan. Ni kisah ni tuan-tuan sekalian disebutkan, sebahagian ulama tafsir menyebutkan bahawa di dalam peperangan Ahzab, saat ketika mana tentera Islam berada dalam kepungan, walaupun peperangan Ahzab ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala hantar ribut, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, tetapi sebelum itu para sahabat sudah maknanya kita panggil begitu terasa dengan goncangan dan juga ketakutan daripada kepungan musuh yang begitu ramai begitu. Jadi massatuhumul ba'sa, al-ba'sa disebut oleh para ulama tafsir maknanya penyakit. Mereka orang Islam atau orang beriman dulu nak beriman kepada Allah sehingga dikepung, sehingga diseksa, ditimpa penyakit macam-macam. Macam mana kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia Sayyidina Bilal ni nak masuk Islam takut, kemudian dah masuk Islam takut, nak pergi belajar tentang Islam takut. Macam kita datang pagi-pagi ni tak ada rasa takut kat siapa kan. Maknanya datang boleh sambil bergelak ketawa pula dengan suami isteri kalau datang, tak ada apa-apa masalah. Tapi mereka dulu nak pergi ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, nak bertemu dengan Nabi SAW, nak menerima titipan mutiara wahyu daripada Nabi SAW dalam keadaan ketakutan. Duduk takut, dengar ketuk pintu, tengok dulu siapa. Maksudnya begitulah keadaan awal Islam dulu. Itu Bilal bin Rabah. Sehingga bila tuan dia dapat tahu, ditangkap, diseksa, diletakkan batu di tengah padang pasir di atas dada dia. Kemudian bila sebut Allahu Ahad, Ahad tu disepak pula mulut dia. Teruk keadaannya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dahsyat. Sehingga itulah Bilal yang kita sebut hari itu Nabi SAW mendengar kasut Bilal itu sudah berjalan di syurga. Maksudnya bayangan Bilal itu dah ada di syurga. Dah ada di syurga. Nabi SAW dengar perkara tersebut dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Baik. Tapi bagaimana ujian yang begitu dahsyat ditempuh oleh Bilal? Ada di kalangan mereka yang disebutkan di dalam sebuah riwayat, sebuah hadis yang menceritakan tentang perkara ini, bagaimana bila umat Islam di Mekah terlalu teruk ditekan, sehingga seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arab radhiyallahu taala anhu. Khabbab ni pun salah seorang daripada hamba macam Bilal juga. Asal mula awal-awal Islam ni orang tak ada pengaruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang susah, miskin ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini hidup dalam keadaan ketakutan, kepayahan, kena seksa memanjang.
Kena ejek, kena hina ni biasa. Kena siksa tu sampai peringkat dah tak tahan sangat dah. Datang jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ala tastaghfiru lana. Wahai Rasulullah, mintalah ke Allah, bagi Tuhan bagi menang cepatlah. Oh, sama macam tu. Dah tak tahan sangat dah. Dah tak tahan sangat dah dengan siksaan itu. Datang minta kat Nabi supaya Nabi suruh doa bagi menang cepat-cepat lah. Tak larat dah ni, tak tahan dah. Lalu Nabi SAW kata, dah dalam keadaan macam tu Nabi kata, ketahuilah bahawasanya pertolongan Allah itu dekat, tapi kamu ni kelang kabut. Maksudnya cara macam tu kena seksa teruk pun, dah teruk dah keadaan diuji tu pun, masih tidak disuruh kita ni jangan tergesa-gesa nak minta bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata orang sebelum kita, orang yang beriman dulu, zaman Nabi dulu, zaman Nabi Zakaria, zaman Nabi Yahya, ada di kalangan mereka yang digergaji, badan mereka digergaji, putus dua. Sebab apa? Sebab kerana sebut la ilaha illallah, kerana duk kata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kerana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disikat dengan sikat besi sehingga keluar isi-isi kat badan ni. Sebab apa? Sebab beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat bila dengar kisah begitu, maka mereka akur, dan juga mereka sanggup apa sahaja jadi pada diri mereka. Baik. Jadi massatuhumul ba'sa wad-dharra, dan kemudian disebut ad-dharra, disebut ialah al-ba'sa ialah kepapaan, saya minta maaf. Ad-dharra ialah penyakit. Ad-dharra ialah penyakit. Wazulzilu, wazulzilu, dan digoncangkan. Nak cerita goncangan ni ialah perasaan dah tak ada harapan, macam itulah, seolah-olah tiada harapan. Dalam peperangan Ahzab, Allah Taala sebut dalam surah Al-Ahzab, iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Jadi di dalam peperangan Ahzab, Allah Ta'ala gambarkan, ceritakan balik bagaimana keadaan orang-orang beriman diuji oleh Allah. Datang musuh daripada depan, daripada belakang, atas, bawah, nak menggambarkan betapa dahsyatnya serangan kepungan yang dilakukan oleh tentera-tentera musyrikin yang berkumpul bersama dengan Quraisy Mekah, berkumpul ramai-ramai Ahzab, maknanya kumpulan-kumpulan tentera-tentera musyrikin datang kepung tentera Islam itu begitu dahsyat sehingga akan digambarkan oleh Allah dari atas bawah pun mereka datang. Nak ceritanya begitu dahsyat kepungan itu, sehingga kan orang-orang beriman pada waktu itu dah tak boleh nak pusing. Wa tazunnuna billahi dzununa, sehingga Allah Taala kata kamu sangka macam-macam pada Tuhan, kamu sangka macam-macam pada Allah waktu tu, sehingga sampai dah keadaan sampai dah macam tu. Tuhan nak tolong kita tak? Maksudnya sampai macam tu dah. Adakah pertolongan Allah ni? Sampai macam tu, macam-macam. Wa tazunnuna billahi dzununa, sehingga kamu bersangka macam-macam pada Tuhan. Lalu Allah Taala sebut antara sangka paling teruk ialah sangka puak munafik. Allah sebut sehingga orang munafik ni dia menzahirkan terus. Wa iz yaqulul munafiqun, Allah Taala sebut wa iz yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Ketika itu berkatalah orang-orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam hati, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tak ada lain lah janji. Nabi duk janji, hak kata janji Tuhan tu semua penipu. Tu dia keluar terus daripada mulut mereka. Dan Allah Ta'ala sebut benda ni, Allah Ta'ala sebut benda ni di dalam Quran supaya ingat dan juga tengok bagaimana orang beriman. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika mana orang beriman ni, hak beriman kuat betul ni, hak orang-orang yang kental imannya, saat ketika dalam keadaan takut, dalam keadaan begitu teruji, tak ada makanan, lapar, sakit lagi, macam-macam lagi yang ditimpa ni, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu, orang beriman kata apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini hak Tuhan janji, ini hak Nabi janji.
Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Saat mana mereka diuji begitu teruk, wa ma zadahum, tidak bertambah di dalam diri mereka melainkan iman dan juga penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah iman lagi, diuji lagi teruk, bertambah lagi iman dan juga bertambah lagi penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan orang beriman, tuan-tuan sekalian. Bila diuji oleh Allah, maka apa yang bertambah? Iman. Kena ujian sakit lagi teruk, kena ujian ditimpa lagi bertambah imannya kepada Allah. Hari ini ada seorang pelajar yang dulu belajar di Mesir, belajar medik perubatan. Dia share satu benda lah. Dia kata bila dia masuk jaga hospital ni, dan benda yang dia paling sedih ialah orang sakit tak solat. Maksudnya orang sakit bila disuruh solat, doktor ni dia duduk Mesir, dia mengaji. Mungkin bukan semua doktor, nak cerita ramai doktor-doktor yang ada kesedaran agama, dia nasihat agar pesakit dia ni solat. Jadi apa alasan macam-macam, saya tak boleh Ustaz, ni doktor, baju saya kotor, saya tak boleh, saya sakit. Ramai orang tak solat kat sini. Orang duk tunjuk macam tu pula. Dia sedih, dia kata dalam keadaan sakit patutnya lagilah kita nak solat, lagilah kita rasa perlu solat. Kalau sakit pun dah tak rasa perlu solat, habis bila? Dan dia kata yang paling dia sedih lagi ialah ramai yang berlaku macam tu, anak muda yang sakit. Bila sakit, anak muda aksiden ke apa, ke datang simen ke apa, dia buat alasan saya tak reti solat dalam keadaan macam ni. Tak reti, belajarlah. Doktor ada kat situ, dia pun pandai, dia tahulah ajar macam mana solat orang yang sakit dalam keadaan macam tu. Tapi tak ada sikap rasa tanggungjawab pada Allah Subhanahu wa taala. Ni hasil apa tuan-tuan? Hasil tak mengaji tu ya. Sebab tu kita ni duk belajar, duk mengaji ni, supaya apa? Supaya hati sentiasa hidup tu. Kalau kita tinggal sikit kelas ilmu mengaji ni, bukan apa pun, hati kita dia koi malak. Kalau kata kita jenis kuat tak apalah, jenis kuat, yang jenis duduk sorang-sorang pun baca Quran sehari 5 juzuk contohnya, ataupun sehari 1 juzuk tak pernah tinggal. Kita maintain ibadat kita, maintain semua benda hak kita duk buat. Yang jenis macam ni bukannya ramai pun. Maksudnya boleh maintain pun kadang-kadang mari bisik kanan, bisik kiri, bisik depan, bisik belakang, ubah juga. Jadi sebab itulah kita kena selalu ada dalam tazkirah, dalam peringatan. Baik. Jadi nak tanya, wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehinggalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang berada di sekelilingnya itu kata, wahai Rasul, bilalah nak datang pertolongan Allah. Sampai macam tu, sekira diuji sampai teruk sampai tu, bilalah pertolongan Allah nak datang ni. Sampai begitu sekali lah. Lalu Nabi disuruh oleh Allah untuk beritahu, ala inna nasrallahi qarib. Sabar, teruskan apa yang sedang kamu buat, ketahuilah bahawasanya pertolongan Allah itu dekat. Perkara ini tuan-tuan sekalian menjadi inspirasi orang-orang yang sedang berjuang di Palestin. Kita lihat apakah semangat yang ada pada mereka. Orang yang pernah pergi ke Gaza mengetahui bagaimana keadaan besar Gaza ni, tak besar pun, kecil ya. Dia memanjang gitu, dan dekat sangat dengan Yahudi kan. Tak maksudnya dalam keadaan padat mereka duduk dekat Gaza, dalam keadaan terkepung, laut pun berapa kilometer je boleh pergi kan. Maksudnya tak boleh pergi jauh, ikan. Tapi nak cerita bagaimana semangat mereka tentang ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawasanya pertolongan Allah itu sangat hampir. Padahal daripada tahun berapa mereka duk sabar, yang dah mati berapa generasi, tetapi masih ada kekuatan itu. Kekuatan apa? Pasti pertolongan Allah pasti hampir. Maksudnya mereka begitu yakin kalau kita tak ditolong oleh Allah di dunia sekarang ini dengan beri kemenangan terhadap ke atas Yahudi, Allah akan tolong kita waktu kita mati, masuk je dalam lubang kubur, Allah Ta'ala bagi nikmat terus dah. Sebab apa? Sebab kesabaran kita. Sebab apa? Sebab kesungguhan kita dalam menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang beri semangat pada mereka. Kawan saya yang pernah pergi ke Gaza, dia cerita bagaimana
yang disebutkan tentera Al-Qassam itu, dia kata saya saja ikut dia masa tu zaman tahun 2013 orang time Dr. Mursi tu, dia buka pintu tu, orang Malaysia masuk ramai. Ni kawan saya ni, dia ikut Mujahidin Al-Qassam yang duk jaga sepadan ni. Mereka ni tuan-tuan sekalian, dekat badan ni ada bom. Kira mereka lah orang pertama, barisan pertama yang akan mati kalau Yahudi serang. Jadi mereka akan gunakan, itu hak terakhir lah. Kalau dah habis peluru, habis semua, itulah dia. Badan mereka lah yang akan menjadi bom untuk nak hancurkan tentera Yahudi. Sampai macam tu. Tapi apa mereka buat, dia kata, saya ikut ustaz. Dia kata, malam-malam duk baca Quran. Lepas tu solat, menangis, minta apa? Ya Allah, nak mati syahid. Terimalah kalau aku mati syahid. Duk minta yang tu lah, padahal tak perang apa pun. Masa tu tak perang apa pun. Jadi nak ceritanya, sekarang ni mereka diuji kan. Maknanya dengan Yahudi secara ganas nak ambil tu kan, maknanya tanah suci umat Islam, yang juga mereka kata itu tanah suci mereka. Cuma nak beritahu tuan-tuan sekalian, benda tu akan berlaku juga kan? Sebab Nabi sebut dalam hadis. Tapi bila berlaku, itulah kemuncak kemenangan Yahudi dan juga pengakhiran mereka. Tapi kita tak tahu kan, siapakah tentera yang akan berperang dengan mereka. Yang pasti Nabi sebut la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat sehingga berperangnya Yahudi dan juga orang Islam. Maksudnya akan berlaku peperangan besar di antara Yahudi dan orang Islam. Dan kata para ulama, itulah peperangan penyudah. Yahudi semua akan berkumpul di situ, berperang di situ, dan mereka akan hancur di situ. Tapi kita tak tahu siapakah tentera. Kita knock diri kita, kena knock diri kita ni biar masuk salah seorang mereka. Sebab ayat cerita pasal jihad tu pasal 216 ni begitu masuk ni ayat ni kan, ayat 216 lepas ni lah mungkin Ustaz Arif yang akan terangkan kan. Jadi nak ceritanya, kita kena ada cita-cita untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-215 kan. Sebab saya sebelum saya lupa satu hadis Nabi sebut malam yaghzu, siapa tak pernah perang, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan tak pernah bercita-cita untuk berperang di jalan Allah. Maksudnya kalau dia kena berperang, kalau dia kena korbankan nyawa di jalan Allah, dia sanggup mati di jalan Allah. Yang ni ada dipanggil yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dia nak mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak ada pernah ada dalam diri cita-cita tersebut, mata mitatan jahiliyah, kata Nabi, mati orang jahiliyah. Maksudnya bukan mati dalam Islam. Sebab tu kita kena ada cita-cita itu. Kalau matilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita biarlah mati di jalan Allah. Biar kita sentiasa maknanya duduk seperti ini tuan-tuan sekalian. Biar sampai matilah. Dan kalau sekiranya kita diminta sampai peringkat untuk mempertahankan diri kita dengan negara kita, baik agama kita, dengan nyawa kita pun kita sanggup. Inilah dia, dan itulah dia dipanggil setinggi-tinggi cita-cita seorang mukmin. Asma amanina, satu cita-cita yang sangat tinggi yang perlu ada pada diri setiap orang Islam. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya 215, yas'alunaka madza yunfiqun. Ini cerita tentang sedekah sunat. Sedekah sunat iaitu orang-orang tanya Nabi macam mana nak sedekah sunat ni kepada siapa. Maksudnya kita ni nak infak harta kita pada siapa. Disebut kul ma anfaqtum min khairin. Mula-mula sekali nak buat benda baik, infak benda baik ni, nak sedekah ni, mula-mula sekali tengok mak ayah kita dulu, falil walidaini kan, tengok mak ayah kita dulu. Kalau mak ayah kita orang yang sangat memerlukan, kita jangan cari orang jauh lagi. Duk cari Rohingya lah, cari Burma lah, cari mana, Vietnam lah, mana lah. Tapi mak ayah kita makan tak cukup kan. Jadi tengok lu hak dekat tu kan. Kemudian tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala susun kan. Susun ni cantik. Tengok Islam dia mula daripada hak bawah, baru dia kira hak atas. Maksudnya mula daripada dalam keluarga tu, hak paling rapat tu. Kita masalah berlaku sekarang ni ialah kita tak ada susunan tu. Sebab itulah dia jadi seolah terlepas pandang sini, terlepas pandang sana, terlepas pandang sini. Islam dia hak halus-halus tu dia jaga. Tengok mak ayah dulu. Mak ayah cukup makan tak lagi. Ada kadang-kadang kita pernah jumpa anak kaya raya.
Saya ada seorang kenalan, pendapatan dia tak tahulah, saya rasa yang dia cerita kat kita tu 100,000 lah sebulan kan. Dan rapat bukan kata kenalan jauh kan. Kenalan, ada kenal adik-beradik ni kan. Jadi kita rapat dengan keluarga dia kan. Dia bagus kan. Dia bagi duit mak ayah dia, tapi dalam bentuk apa? Tiket pergi umrah kan. Mak ayah ni susah, rumah pun nak runtuh kan. Maksudnya ya betul, pergi umrah tu kan, bagus. Tapi betulkan rumah lagi bagus kan. Maksudnya kau pergi umrah menangis sampai Masjidil Haram tengok maknanya Masjid Nabawi, balik nanti menangis pula rumah air masuk hujan kan. Maksudnya yang lebih penting kan, yang lebih utama ada lagi kan. Dan kita ni kan, mungkin hari tu masa bab haji saya tak sempat nak terang tuan-tuan sekalian, ataupun bab umrah dulu, kita ni sebenarnya tak wajib bagi duit umrah ataupun haji pada mak ayah kita. Yang tu bukan kewajipan. Sebab seseorang itu dikira wajib untuk pergi umrah ataupun pergi haji, dan untuk kali pertama lah umrah tu ataupun haji tu ialah bila dia ada duit, kemampuan sendiri. Hatta kalau saya kan, orang nak taja saya untuk pergi haji contohnya, nak pergi haji, kalau saya kata saya tak boleh terima lagi, saya tidak berdosa sebab itu bukan kemampuan saya, orang yang nak bagi kat saya. Begitu. Jadi saya tidak berdosa untuk tolak tu sebab dia bukan kemampuan kita. Tapi iyalah saya terima, baguslah kan. Cuma nak bagi tahunya adakah wajib, dia tidak wajib. Sebab dia bukan kemampuan kita. Begitu kalau kita nak tolong orang susah, jangan kita tolong, maknanya jangan kita nak bagi nampak hebat kita nak bantu susah ni supaya pergi umrah. Tengok dulu hak dia lebih perlu. Kadang anak di rumah lapar pergi umrah tinggal. Maknanya yang lebih perlu lagi bagilah. Ada kalau duit 5-6 ribu bagi, dan dia bolehlah nak baiki rumah mereka. Apakah yang orang kata apa, yang lebih-lebih utama. Baik. Jadi tengok Islam dia ajar kita supaya tahu benda yang lebih dekat dulu. Benda lebih dekat siapa? Mak ayah kita dulu. Biasanya kalau mak ayah kita ni kita akan jagalah, tapi nak begitu tengok Allah suruh tengok. Kadang ada orang terlepas pandang benda itu jelah. Falil walidaini wal aqrabin. Kemudian siapa? Adik-beradik rapat, adik kita, abang kita, kakak kita. Yang tu dulu. Yang lupa sedekah kat orang jauh lagi. Tengok lu dekat-dekat dengan kita. Ada apa pun ada tak cukup makan lagi, tak cukup pakai lagi, tak cukup lagi keperluan mereka. Maka pergi pada adik-beradik rapat dulu. Kemudian dah habis adik-adik, anak saudara rapat, bapa saudara kita, mak saudara kita, sepupu kita tu yang dekat-dekat tu. Sebab apa? Dia kalau kita infak, hari tu kita dah baca hadis, infak kepada adik-beradik rapat kita ni, dia dapat 2 pahala. Satu pahala infak, dan yang kedua pahala silaturahim, menghubungkan silaturahim. Baik. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Kita dah cerita bagaimana kelebihan anak-anak yatim. Hatta seorang ibu, bila mana suami dia mati, anak-anak dia jadi anak yatim, dia jaga anak-anak dia tu dengan baik, tu dikira buat baik pada anak yatim. Bagaimana berlaku kepada Ummu Hani. Ummu Hani ni sepupu Nabi. Ummu Hani radhiyallahu taala anha, dia sepupu Nabi. Pernah Nabi masuk meminang Ummu Hani ni. Tapi dia antara orang yang tolak pinangan Nabi SAW. Dan ditolak dengan alasan yang cukup bernas, cukup munasabah. Dia kata dia tolak bukan sebab diri dia, tapi dia tolak ialah dia takut sekali lagi kalau dia kahwin dengan Rasulullah, kalau dia jaga anak-anak dia, anak-anak yatim ni, dia tak tunaikan tanggungjawab pada Rasulullah. Tapi kalau dia tunaikan tanggungjawab daripada Rasulullah, dia tumpu pada Rasulullah, ni anak-anak dia terabai, ni anak-anak yatim. Tengok alasannya. Dan dia dipuji oleh Nabi SAW sebab alasan dia tu, alasan nak jaga anak-anak ni, anak-anak yatim. Nak ceritanya ibu pun, anak-anak yang suami dia meninggal, dia jaga anak tu, ialah jaga anak-anak yatim tu. Ibu tu orang lain lagi lah, orang lain nak cerita begitu kan. Begitu besarnya pahala orang yang jaga anak yatim. Baik. Kemudian wal masakin, dan orang golongan fakir miskin, fakir miskin. Kemudian wabnis sabil, dan yang kita sebut dululah, orang yang dalam perjalanan boleh, pelajar-pelajar masuk dalam ilmu sabil. Dan juga kalau orang-orang datang daripada Bangla ke, daripada Bangladesh, daripada Indonesia yang kita jumpa kat sini,
tengok dia duduk merempat tepi jalan, tak ada kerja, tak makan, kena tipu ke apa kita tak tahu, maka kita disunatkan infak untuk dia, tolong dia, bantu dia. Dia orang Islam, dia orang Islam, saudara kita kan. Dia mengucap la ilaha illallah kan, Muhammad Rasulullah, kita tolong dia boleh pahala. Baik. Kemudian wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa benda yang kita buat baik, ingatlah, orang tak puji, orang tak ni pun, Allah Ta'ala sangat mengetahui kebaikan kita buat. Kadang Tuhan sayang kat kita, kita buat baik orang tak indah, tapi sebenarnya Tuhan indah. Seronoklah kalau orang tak indah kebaikan yang kita buat. Sebab apa? Mungkin Allah nak jaga kebaikan kita supaya tidak rosak. Ada orang dia cerita kat kita, dia kata sebab apalah bila dia bantu buat benda ni, orang tak nampak pun dia. Ini ada orang cerita kita lah, dia yang buat semua ni tapi orang lain dapat nama. Lalu kita kata, orang lain dapat nama pada manusia, kamu dapat nama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu redha dengan benda ni. Maksudnya kita nak nama duduk dengan siapa? Duduk dengan orang sebut kita dengan kebaikan, tapi dia tak boleh bagi pahala syurga kat kita. Tapi kalau nama kita disebut oleh Allah, pasti Allah akan bagi syurga kat kita. Tu maksudnya, orang tak boleh bagi syurga, tak boleh bagi neraka pun kalau dia kata jahat. Tapi kalau dan Tuhan, maknanya di sisi Tuhan kita ni teruk, maka dah tentu-tentu kan, maknanya tak dapat syurga. Itu yang kita takut kan. Jadi sebab tu apa nak takut apa yang manusia pandang kita, biarlah Allah tahu, tak apa kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala pesan selalu kat sini, fa innallaha bihi alim. Hak benda baik kita buat, biar orang tak pandang pun tak apa kan. Jadi Tuhan ni sangat mengetahui. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, jangan kecewa dengan kebaikan kita buat kalau sekiranya orang tidak puji, dan ketahuilah bahawasanya nama kita ada dalam senarai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ayat yang 14 atau 15 ini memberikan kepada kita sedikit ruang, maknanya dalam hati kita untuk beramal. Jadi sekadar itulah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang dapat rahmat dan kebenaran daripadamu, dan jadikanlah perpisahan kami pada hari ini perpisahan dapat rahmat dan kebenaran daripadamu ya Allah. Yang jadikan di kalangan kami ataupun di antara kami orang yang celaka yang mendapat kemurkaan daripadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihani kami di waktu kami kecil dulu ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami yang mengajar kami membaca, mengajar kami menulis, mengajar kami mengenalmu ya Rabbal Alamin. Ampunkanlah dosa nenek moyang kami, saudara mara kami yang telah pergi dahulu meninggalkan kami ya Allah, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat, dan juga seluruh orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dan kami seluruhnya, sesungguhnya saudara-saudara kami yang dizalimi, yang ditindas di seluruh dunia Islam ya Allah, mereka memerlukan bantuan pertolongan padamu ya Allah. Teguhkanlah hati mereka ya Allah, teguhkanlah pendirian mereka ya Allah, sabarkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami sentiasa bersama dengan mereka ya Allah, jangan pisahkan hati kami dengan mereka ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah seperti mana Kau satukan hati para sahabat Nabi-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Akraman Akramin, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.